Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Februari 2023 bersama saya, Pia Nadia. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memandang serius perarakan menggunakan replika bersenjata melibatkan PAS di Terengganu minggu lalu. Katanya perarakan itu menimbulkan kegusaran awam apatah lagi suhu politik yang semakin memuncak menjelang pilihan raya di 6 negeri. Dalam satu kenyataan, Saifuddin berkata apa jua tindakan yang meluahkan semangat dengan diselangi simbol ketenteraan amatlah tidak wajar. Sementara itu, bekas juruhebat radio Patrick Teo menyelar kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang membandingkan penampilan peserta tersebut dengan persembahan opera Cina. Menulis di Facebooknya, Teo menyifatkan perbandingan itu merupakan perkara paling bodoh berhubung acara yang mengundang perhatian itu. Katanya perbezaan antara dua perkara itu adalah opera Cina dipersembahkan di pentas bukannya melibatkan perarakan di jalan raya. Semalam program tersebut mendapat perhatian ramai selepas menampilkan peserta berpakaian dilengkapi replika senjata selain replika pedang gergasi yang diarak di atas lori. Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Muhtar berkata, ia memberi gambaran tidak baik kepada agama dan penganjur sebaiknya menunjulkan unsur Islam yang bersifat damai. Bagaimanapun Tuan Ibrahim menegaskan isu itu tidak seharusnya diperbesarkan. Selain opera Cina, pemimpin PAS juga membandingkan acara itu dengan cosplay yang memaparkan watak anime bersenjata dan perarakan Hari Pahlawan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan pihaknya sudah mengambil keterangan Muhyiddin Yassin berhubung siasatan projek Jana Wibawa. Azam turut memaklumkan bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz juga akan dipanggil dalam masa yang terdekat. Justeru, Azam mengingatkan bahawa mereka yang disoal siasat supaya tidak membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka adalah suspek ataupun tidak. Azam berkata mengikut Seksyen 31A Akta SPRM 2009, pegawai yang menyiasat di bawah akta ini boleh memanggil sesiapa supaya hadir bagi diperiksa secara lisan berkaitan perkara yang mungkin dapat pada pendapatnya membantu siasatan. Oleh itu, sesiapa yang disoal siasat harus menunggu sehingga siasatan selesai sebelum memberi komen tentang siasatan tersebut. Semalam, media melaporkan Muhyiddin antara individu yang disiasat berhubung projek Jana Wibawa dan Presiden Bersatu itu dilaporkan berkata SPRM memanggilnya untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek. Meskipun Azam tidak menyebut secara spesifik, namun adalah dipercayai kenyataannya itu merujuk kepada Muhyiddin yang berkata dirinya satu-satu saksi dalam kes berkenaan. Selain itu, dalam satu posting di Facebook, Tengku Zafrul memberi jaminan akan bekerjasama sepenuhnya kepada SPRM kerana menurutnya tiada apa yang hendak disembunyikan dari pihak berkuasa. Berita seterusnya, hantaran Khairi Jamaluddin di Instagram memaparkan pertemuan beberapa pemimpin UMNO termasuk mereka yang dipecat dan digantung mencuri perhatian orang ramai. Bekas Menteri Kesihatan itu turut menyertai hantaran tersebut dengan perkataan pemberontak disusuli kapsen perjuangan belum selesai. Khairi dilihat bergambar bersama ahli UMNO yang digantung Hishamuddin Hussein yang kelihatan tersenyum dalam satu majlis perkahwinan. Turut kelihatan ialah bekas pengerusi UMNO Johor Hasni Muhammad, Ismail Sabri Yaakob dan ahli MKT Johari Abdul Ghani. Dikatakan kesemua ahli politik itu menghadiri majlis perkahwinan anak Ketua UMNO Bandar Tun Razak, Rizalman Mokhtar. Dalam satu lagi hantaran di Instagram, Khairi kelihatan bercakap dengan Johari manakala Hishamuddin memaparkan ekspresi wajah tertekan. Khairi dipecat pada 27 Januari lalu kerana didakwa melanggar disiplin parti semasa kempen pilihan PRU15 di mana beliau dilihat banyak mengkritik parti dalam CD kempennya. MKT UMNO turut memecat bekas ahli Parlimen Tanjung Karang Noh Omar dan menggantung Hishamuddin Hussein, bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Syahril Hamdan, bekas Ketua UMNO Bahagian Tebrau Maulizan Bujang dan bekas Ketua UMNO Bahagian Jempol Muhammad Salim Sharif selama 6 tahun. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Dua pemimpin parti hari ini menuntut peruntukan yang sama rata kepada semua ahli parlimen demi faedah pengundi masing-masing. Syed Saddiq Abdul Rahman yang juga Presiden Muda berkata kerajaan yang baru bertanggungjawab untuk menyediakan peruntukan yang adil. Kerajaan Madani adalah kerajaan yang adil. Saya ingat dahulu pun apabila saya duduk di meja pembangkang, saya adalah di antara ahli parlimen yang terakhir mendapat peruntukan
daripada kerajaan yang lepas sampai perlu botakkan kepala, jual barang, ajar tuition secara percuma untuk memastikan anak-anak MUA tidak tertinggal daripada bantuan, khususnya bantuan kebajikan. Tetapi untuk kita menoleh ke belakang dan kata dulu mereka boleh buat, dengan itu kita perlu buat benda yang sama adalah salah. Wajarkah kerajaan yang baru ini memberikan peruntukan yang adil dan saksama untuk memastikan jalan ke hadapan tidak kira sesiapa pun dalam kerajaan, peruntukan wajib diberikan kerana orang susah tidak ikut warna politik. We need to bring a new form of politics for Malaysia. Terima kasih. Untuk rekod, bekas Menteri Belia dan Sukan itu membotakkan kepalanya dalam usaha mengumpul dana sebanyak RM200,000 bagi membeli 100 unit komputer riba buat kegunaan pelajar di MUA. Terdahulu, Presiden Parti Bangsa Malaysia Larry Seng yang juga ahli Parlimen Julau turut membangkitkan isu peruntukan sama rata untuk semua ahli Parlimen. Dan sebelum ini, semua kerajaan ada bagi peruntukan khas yang tambahan RM500,000 untuk Sabah dan Sarawak. Dan kepada kawasan-kawasan pedalaman, ini mesti ditimbangkan kerana banyak-banyak kerja ataupun jalan, air, api dan sebagainya belum ada. Dan kita di kawasan pedalaman mungkin ada 20-30 tahun yang belakang daripada tempat macam Kuala Lumpur ataupun bandar-bandar. Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim mencadangkan kerajaan mengekang media daripada menyiarkan laporan yang memetik sumber yang tidak didedahkan identiti. Bekas Menteri UMNO itu berkata larangan itu wajar bagi mengelakkan sebarang salah lapor daripada media. Terdapat wartawan yang mengatakan perkataan sumber, tapi sumber itu sumber yang betul. Kenapa kita tidak bagi syarat perkataan sumber itu tidak boleh disebut? Sebabnya sebut. Sebab ada juga menteri yang menyebut sesuatu tapi kita jangan sebut I tau, sumber. Jadi sebut sumber. Padahal benda itu benar-benar. Jadi perkataan sumber ni apakah akan dipastikan supaya tidak ada pemberitaan yang berdasarkan mengikut sumber, tapi mengikut sebenarnya. Terima kasih. Menjawab pertanyaan itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, pengamal media perlu mencari titik keseimbangan dalam laporan mereka yang melibatkan sumber tidak didedahkan identitinya. Kita juga ambil maklum bahawa di kalangan wartawan mereka ada hak untuk memastikan keselamatan identiti sumber mereka, tapi ia perlu diseimbangkan dengan isu fitnah. Saya bagi contoh, baru-baru ini ada sebuah syarikat Awesome TV yang telah menerbitkan satu laporan berita fitnah yang mengatakan berdasarkan sumber ataupun cadangan bahawa kerajaan berhasrat untuk membuang lebih 800,000 pegawai penjawat awam. Ini adalah fitnah yang sangat jelas. Tambahnya, ia merupakan pelanggaran kali ke-6 dan syarikat penyiaran terbabit telah dipanggil untuk menemui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia hari ini. Seorang pelawat wanita diarah meninggalkan bangunan Parlimen berikutan telah melanggar kod etika berpakaian. Pelawat tersebut yang ingin menemui ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee, dihalau keluar kerana memakai skirt paras lutut terbelah yang mendedahkan sebahagian pahanya. Pengamal media yang kebetulan berada di lobi Parlimen mendapati seorang pegawai keselamatan meminta wanita tersebut meninggalkan bangunan itu. Petugas tersebut telah mengeluarkan arahan tegas dan wanita itu kemudiannya akur dan beredar daripada situ. Pegawai keselamatan berkenaan juga enggan mendedahkan namanya kepada media. Bagaimanapun, tiada sebarang rakaman gambar wanita berkenaan dibuat kerana pergerakan petugas media yang terhad di Parlimen. Terdahulu, Kelvin mengesahkan kepada Guang Ming Daily bahawa wanita tersebut bukan pembantunya seperti yang dilaporkan media. Berdasarkan etika pemakaian pelawat Parlimen, wanita yang memakai skirt perlu melepasi paras lutut. Panduan itu tidak dihuraikan lanjut sama ada skirt boleh mempunyai bahagian yang terbelah atau tidak. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.